Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur taala kena dapat bersama pada kali ini. Jadi video yang saya tengah buat rakaman ini ialah berkenaan dengan sambungan daripada kuliah kitab Jalatul Tauhid hari itu, disebabkan oleh masalah internet. Jadi video itu hanya sekadar dalam 8 minit saja. Jadi banyak perkara yang disampaikan, sentuh dalam kitab tu tak dapat di-share ataupun dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada kali ini insya-Allah saya akan buat rakaman berkenaan apa yang tertinggal hari itu, yang disebabkan oleh video itu terputus dan tak dapat saya nak share sebab oleh masalah internet hari itu kan. Jadi kita kembali kepada kitab Jalatul Tauhid di muka surat 229, di mana musannaf menyebutkan bahawa dan sebabnya musannaf menyebut kata-kata al-abdu padahal sudah disepakati atas penciptaan Allah Ta'ala padanya adalah kerana menghubungkan apa yang sesudahnya dan juga kerana mengikuti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam matan kitab Jalatul Tauhid, di mana musannaf menyebutkan bahawa fa khaliqun li 'abdihi wa ma'amil muwafiqun liman arada ay yasil. Maksudnya, maka Allah Ta'ala lah yang menciptakan hamba-Nya dan apa-apa yang dia perbuat serta memberikan taufik pada sesiapa pun yang dikenaki untuk mencapai kepada redha-Nya. Jadi dalam matan syair itu disebutkan perkataan li 'abdi, fa khaliqul li 'abdi. Jadi kata-kata al-abdu di sini disebutkan bahawa adalah tiap-tiap makhluk yang terbit daripada perbuatan, baik makhluk berakal ataupun selainnya. Itu dikatakan sebagai al-abdu lah oleh musannaf. Tiap-tiap makhluk yang terbit daripada perbuatan, baik makhluk berakal ataupun tak berakal. Berbeza dengan sebahagian ulama yang mengkhususkan al-abdu ini atas orang mukallaf. Dia kata sebab ulama mengkhususkan ke atas orang mukallaf akan kata-kata al-abdu tadi, kerana sebahagian dalil-dalil yang telah sebutkan para ulama tidak berlaku pada selain daripada perbuatan al-abdu. Dan sebabnya musannaf menyebut kata-kata al-abdu padahal sudah disepakati atas penciptaan Allah Ta'ala padanya al-abdu adalah kerana menghubungkan bagi apa yang sesudahnya dan juga kerana mengikuti akan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala lah mencipta kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi mana segala tindakan dan juga perbuatan kita ini, hakikat di sebalik daripada hijab telah semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perkataan musannaf dengan wa ma'amil, maktuf atas abdi. Wa ma'amil disebut dalam matan tu wa khaliqun li 'abdihi wa ma'amil. Jadi waw yang ada pada wa ma tu, waw itu adalah waw maktuf di atas abdi. Ataf ikut maktuf lah. Biasanya ataf disebut kemudian, maktuf disebut dahulu. Huruf fa khaliqun li 'abdihi, fa khaliqun li 'abdihi wa li 'amali, di situ adalah masdariyah. Maka ditakwilkan fi'il yang sesudahnya dengan masdar dan takdirnya ialah ma. Dia ada takdir ma situlah. Fa khaliqun li 'abdihi wa lil 'amali. Di situ adalah masdariyah.
masdar, mana terbitan, nama terbitan, maka ditakwilkan fi'il yang sesudahnya. Mana fi'ilnya? Walil amali. Fi'il yang sudahnya dengan masdar, dengan takdirnya ma, wa ma lil amali. Gitu. Mana fi'ilnya? Wa ma amil. Itulah. Wa ma amil tu ialah merupakan fi'il. Sebab amil tu fi'il. Ma tu ma masdariyah. Ditakwilkan fi'il sudahnya dengan masdar dan takdirnya ma. Dan ada kemungkinan bahawa fa khaliqul li 'abdihi walil amali itu adalah ma tu adalah mausuliyah. Ma mausul, dan ma adalah silah dan juga aid yang dibuang. Sebab isim ni sebenarnya ada banyak pembahagian. Dia ada isim mausul, macam isim mausul seperti allazi, wa ma bermaksud barang yang, allazi, allazani, allazuna kan. Okey. Tu isim isyarah. Allazani, allazani, allazuna tu isim isyarah. Macam wa ma ni ialah ma isim mausul. Ma dia banyak ma tu, ada ma nafi, ma isim mausul kan. Macam-macam bahagian ma ni. Jadi bila kita jumpa isim mausul, maka dia berkenaan kepada aid dan juga silah. Ni nak kena tengok di sebelah dalam bab pembahasan terdapat dalam kitab nahwu. Jadi takdirnya fa khaliqul li 'abdihi walillazi amil. Fa khaliqul li 'abdihi walillazina amila. Allazina, allazuna, allatani. Kan ini termasuk dalam isim mausul lah. Allazina. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman. Jadi allazina itu merupakan isim mausul. Fa khaliqul li 'abdihi walillazi amil. Akan tetapi yang lebih tepat adalah i'raban pertama kerana di situ tidak ada hazaf. Sedangkan yang asal adalah tidak ada hazaf. Ni i'rab yang paling tepat ialah i'rab yang pertama lah. Iaitulah maktuf tadi kan. Wa ma'amil itu maktuf di atas 'abdihi. Jadi yang paling tepat ialah i'rab pertama kerana di situ tidak ada hazaf. Sedangkan yang asal adalah tidak ada hazaf, tidak ada dibuang. Okey. Dan i'raban di atas berlaku juga pada ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya kalau ma di situ adalah ma masdariyah, maka takdirnya wallahu khalaqakum wa amalakum. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Dan kalau ma di situ mausuliyah, maka takdirnya wallazi, wallahu khalaqakum wallazi ta'maluna. Wallahu khalaqakum wallazi ta'maluna. Dan Allah SWT yang menjadikan kamu dan yang apa yang kamu lakukan akan dia. Pada ayat tersebut terdapat penolakan atas kaum Mu'tazilah yang menyatakan bahawa hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan dirinya ikhtiyariyah. Adapun perbuatan-perbuatan yang ittirariyah, ittirariyah maknanya terpaksa, sedangkan ikhtiyariyah maknanya tidak terpaksa. Adapun perbuatan-perbuatan yang ittirariyah terpaksa seperti gerakan orang yang gemetar, menggigil gemetar, maka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara ittifaq ulama lah. Ini memang perbuatan Allah Taala lah. Memang tak dapat disangkal lagi. Jadi kalau tidak pada pandangan Mu'tazilah, nyatakan bahawa hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan dirinya yang ikhtiyariyah. Sedangkan hakikat yang sebenarnya kalau disebut daripada sudut Ahlussunnah wal Jamaah, jadi yang melakukan segala perbuatan baik dan buruk itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dinisbahkan perbuatan itu kepada manusia adalah secara majazi sahaja. Jadi pada ayat tersebut terdapat penolakan atas Mu'tazilah menyatakan bahawa hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan dirinya yang ikhtiyariyah. Adapun perbuatan-perbuatan yang ittirariyah seperti gerakan orang yang gemetar, maka diciptakan Allah Ta'ala dengan ittifaq ulama. So kesimpulannya tuan-tuan, bahawa sesudah para ulama sepakat mengenai penciptaan Allah Ta'ala, akan sekalian hamba dan sekalian perbuatan-perbuatan mereka yang ittirariyah,
Mereka berbeza pendapat di dalam perbuatan yang ikhtiariah. Macam tu. Jadi setengah ulama tu kan sepakat mengenai penciptaan Allah Ta'ala akan sekalian hamba dan sekalian perbuatan-perbuatan yang ittirariyah, mana yang perbuatan-perbuatan yang terpaksa tadi lah. Cuma mereka berbeza pandangan dia pendapat dalam perbuatan yang ikhtiariyah, perbuatan yang tidak terpaksa. Ikhtiar maknanya tidak dipaksa, sukarela, sedangkan ittirariyah mana dipaksa. Jadi dalam perbuatan dipaksa ini ulama sepakat menyatakan itulah perbuatan Allah Ta'ala. Sedangkan perbuatan yang ikhtiariyah ni di kalangan ulama tidak sepakat. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah berkata sesungguhnya Allah Ta'ala lah menciptakannya pula. Kalau di sudut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, mana semua perbuatan baik dan buruk itu daripada Allah Ta'ala. Dan Mu'tazilah berkata sesungguhnya hamba itulah yang menciptakannya dengan kudrah yang dicipta Allah Ta'ala kepada. Ini pandang Mu'tazilah. Mereka kata perbuatan itu ialah perbuatan manusia sendiri, dicipta oleh manusia sendiri. Maknanya hamba itulah yang mencipta perbuatan tadi dengan kudrah kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi pada hamba tadi. Ini pandangan daripada golongan Mu'tazilah. Sesuai dengan etika Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan, bahawa semua perbuatan hamba yang ikhtiari ataupun ittirari, yang baik atau yang buruk, adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka boleh juga terlintas di hati orang-orang yang masih lemah iman dan pengetahuannya bahawa di antara hujah hamba nanti adalah bahawa dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa Allah mengazabku? Kenapa Allah Ta'ala mengazabku sedangkan semuanya adalah perbuatanmu ya Allah? Jadi akan ada lah di akhirat besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hamba-hamba yang jenis-jenis yang tidak buat taat ni, buat maksiat ni, mereka akan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata ini adalah perbuatan Allah. Dia kata ini bukan perbuatan aku. Jadi mereka menyalahkan Allah Ta'ala. Jadi hujah ini, tuan-tuan, merupakan tertolak. Kerana tidak ada soal pun yang boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada soalan pun. Persoalan pun sebenarnya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebut tadi kan, la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Dia tidak, ini Allah Ta'ala tidak akan ditanya terhadap apa yang dia kerjakan. Sedangkan kamu semualah besok akan ditanya di atas apa yang kamu kerjakan. Jadi bagaimana, tuan-tuan, bagaimana mungkin, tuan-tuan, bagi hamba tu nak berhujah? Bagaimana kita nak berhujah hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sedangkan Allah Ta'ala itu hujjatul balighah, hujah yang mantap dan kuat. Di samping itu dia merupakan Tuhan sekian alam. Dia yang menguruskan alam semuanya. Bagaimana dia boleh dipatahkan hujah dia? Sedangkan hamba ni kedilnya, hamba yang sangat kedil, sangat lemah kan, dan tak mampu pun. Kalau Allah Ta'ala tak bagi keizinan pun, kita tak boleh nak bercakap. Kalau Allah Ta'ala tak beri izin pada kita, kita nak buka mata pun tak boleh. Tuan-tuan, kita nak angkat kaki pun tak boleh kalau Allah Ta'ala tak bagi keizinan kepada kita. Sedangkan kita ni hamba yang lemah. Boleh kalau insan yang dhaifah, jadi kami silang kalau dhaif. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha gagah perkasa. Jadi macam mana kita nak berhujah, mendakwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala besok, sedangkan dia Tuhan sekian alam. Masya Allah. Jadi maka tidak ada yang boleh melapangkan dari kita kecuali masa itu, tuan-tuan, penyerahan diri kita lah. Penyerahan diri kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dengan kesalahan kita. Kerana maklumlah kita ni sentiasa ada buat dosa dan kesalahan. Jadi kita minta ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan dimasukkan kita ke syurga. Dan mengenai perbuatan yang mana baik dan buruknya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka adab kita sebagai hamba adalah tidak menghubungkan kepada Allah kecuali perbuatan yang baik saja. Ini antara adab kita dengan Allah Ta'ala lah. Kita tak boleh menisbahkan segala perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala lakukan itu. Dan kita tak menyalahkan Allah Ta'ala. Dia kata sini bahawa perbuatan yang mana baik dan buruknya adalah diciptakan Allah Ta'ala.
Maka adab kita sebagai hamba adalah tidak menghubungkan kepada Allah kecuali perbuatan yang baik saja. Maka dihubungkanlah yang baik kepada Allah dan yang jelek itu kepada diri kita sendiri dengan jalan kasab. Kasab mana usaha lah. Meskipun dia dihubungkan juga kepada Allah dengan jalan ijad, mana penciptaan. Mana daripada sudut penciptaan itu, ijad itu ialah semua adalah penciptaan daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruk itu adalah semua daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni manusia ada usaha, ada ikhtiar. Sebabnya Rasulullah SAW pada bersabda, la yadutu qada illa bidu'a, ya wala yazidu fil umri illa bira. Umur tu tak bertambah kecuali dengan doa. Dan kebaikan itu tidak akan bertambah kecuali dengan umur, tak akan bertambah melainkan kita buat kebaikan. Dengan buat kebaikan, insya-Allah kita akan bertambah umur kita. Macam tu. Maka dihubungkan yang baik kepada Allah dan jelek pada sendiri dengan jalan kasab, usaha, meskipun dia dihubungkan kepada Allah Ta'ala dengan jalan ijad. Mana ijad, mana penciptaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut Al-Quran, dia kata, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpamu berupa kebaikan, maka dia itu adalah daripada Allah. Semua daripada Allah Ta'ala. Apa saja yang menimpamu berupa kejelekan, maka itu adalah daripada perbuatan kamu sendiri. Kata Allah Ta'ala. Allah sebut Allah Ta'ala Al-Quran. Allah sebut Al-Quran bahawa apa saja perbuatan yang baik itu disembahkan kepada Allah. Apa saja perbuatan yang jelek, yang buruk, maka disembahkan kepada diri kita sendiri. Ini hamba ini. Makhluk lah. Yang ini dirimu sendiri. Yang ini dirimu sendiri dengan jalan kasab, usaha, sebagaimana ditafsirkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran. Dia kata, wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja yang menimpamu berupa musibah, maka itu adalah lantaran apa yang telah dikasab ataupun diusahakan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Macam tu. Jadi apa saja musibah ke, bala bencana kan, kemalangan dan sebagainya yang menimpa diri kita ni, maka adalah lantaran apa yang telah diusahakan oleh diri kita sendiri, oleh tangan-tangan kita, perbuatan-perbuatan kita sendiri. Jadi itu sebabnya yang akan diazab itu ialah manusia, bukan Allah Ta'ala yang akan diazab. Baik. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran, dia kata kul kullun min indillah. Kul kullun min indillah. Katakanlah ya Muhammad bahawa semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba perhatikan tuan-tuan kepada sebabnya Khidir, di mana beliau berkata sebagaimana disebut dalam surah Al-Kahfi, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Maka Tuhanmu lah yang berkehendak agar keduanya menginjak usaha dewasa. Dan beliau berkata dalam ayat yang lain, fa'aradtu an ahibaha. Fa'aradtu an ahibaha. Maka aku berkehendak untuk merosakkannya. Maka aku berkehendak untuk merosakkannya, tuan-tuan. Macam tu. Jadi dalam ayat ini ada dua benda yang nak disampaikan. Ayat pertama berkenaan dengan Allah Ta'ala berkehendak atas keduanya menginjak usaha, mana dikaitkan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana daripada segi benda-benda baik ni kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian pada ayat kedua, fa'aradtu an ahibaha, maka aku berkehendak untuk merosakkan dia. Jadi bila dalam bab merosakkan ini disebahkan kepada manusia ataupun pada makhluk itu sendiri, maka tidak disebahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada dua perkataan Khidir itu dapat dipahami bahawa perbuatan yang baik dihubungkan kepada Allah dan perbuatan yang jelek yang merosakkan dihubungkan kepada diri sendiri. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu semuanya dihubungkan kepada Allah Ta'ala, disebahkan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tak elok, semuanya disebahkan kepada makhluk, ataupun kepada diri Nabi Khidir itulah. Macam tu. Itulah dua perbezaan tadi.
Dan cuba merenungkanlah perkataan Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam disebut, dia kata allazina khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yaskin wa iza maritu fahuwa yashfin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta aku, lantas dia memberikan petunjuk padaku. Dialah yang memberi makan dan minum kepadaku, dan jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkannya. Gitu. Wallazi khalaqani fahuwa yahdin. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah Taala menciptakanku dan dialah yang memberi petunjuk. Wallazi huwa yutimuni wa yaskin. Dan dialah Allah Taala yang beri makan akan aku dan memberi minum akan aku. Wa iza maritu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah Allah Taala yang menyembuhkan. Gitu. Jadi di sini Ibrahim tidak menyatakan wa iza amradati wa iza amradani, dan jika Allah memberikan sakit kepadaku, melainkan beliau menghubungkan perbuatan sakit itu pada diri beliau sendiri. Kerana demikian itu adalah adab yang baik kepada Allah Ta'ala. Mana segi adabnya kepada Allah Ta'ala ini, kita mengaku sakit itu sebenarnya pada diri kita sendiri, hasil daripada perbuatan-perbuatan kita. Walaupun hakikat yang sebenarnya sakit itu daripada Allah Ta'ala. Kan? Likulli da'in dawa. Setiap daripada penyakit itu ada ubatnya. Dan Allah Ta'ala lah yang sebenarnya memberi aku sakit, memberi kita sakit pada hakikatnya. Tetapi dari segi adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak boleh menyatakan sakit itu berpunca daripada Allah. Tapi sakit itu semuanya adalah punca daripada perbuatan kita sendiri, hasil daripada kerosakan-kerosakan yang kita buat, merosakkan alam. Maka akhirnya datanglah penyakit itu kena kepada diri kita. Jadi adab Nabi Ibrahim AS menyatakan bahawa penyakit itu, sakit itu daripada dia. Dan yang menyembuhkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkataan musannif dengan terambil daripada lafaz at-taufiq. At-taufiq yang maknanya menurut logah artinya at-ta'lif baina asya'. Ta'lif baina asya' mana penyusunan di antara beberapa perkara. Dan menurut syarak adalah at-taufiq khalqu qudrati ta'ah bil abdi. Khalqu qudrati ta'ah bil abdi, menciptakan kemampuan taat kepada hamba. Itu dikatakan taufik. Benarkah biasa kita dengar perkataan taufik hidayah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah pada orang itu, pada diri kita dan sebagainya. So, apakah makna dikatakan taufik? Taufik maknanya dari segi bahasa, dari segi logah, dari segi syarak, khalqu qudrati ta'ah bil abdi, menciptakan kemampuan taat kepada hamba. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kemampuan taat kepada hamba. Jadi mana taufik yang menurut syarak ini adalah dipersisihkan oleh para ulama. Perlu atau tidaknya kepada mereka, perlu atau tidaknya kepada perkataan mereka at-tashil sabil khairi ilaih. At-tashil baina sabili baina at-tashil sabilil khairi ilaihi, dan memudahkan jalan kebaikan kepadanya. Ataupun perkataan wada'iyati ilaiha. Wada'iyati ilaiha mana dan dorongan hati kepada taat. Dan dorongan hati kepada taat. Jadi perselisihan tersebut didasar atas adanya khilaf kepada penafsiran qudratut ta'ah. Dan jadi perselisihan tersebut didasarkan adanya khilaf pada ta'ah. Imam Haramain mentafsirkan dengan keselamatan asbab dan alat. Imam Haramain menafsirkan dengan keselamatan asbab dan alat. Yang dimaksud dengan asbab ialah segala sesuatu yang mendorong atas perbuatan, sedangkan maksud dari alat adalah sesuatu perkara, segala sesuatu yang dengannya terjadi bantuan atas perbuatan, terjadinya bantuan di atas perbuatan. Macam tu. Okey. Jadi Imam Haramain mentafsirkan qudratut ta'ah tadi dengan keselamatan asbab dan alat. Asbab dan alat. Itu daripada perkataan qudratut ta'ah tadi. Yang dimaksud dengan asbab adalah segala sesuatu yang mendorong atas perbuatan, sedangkan maksud daripada alat
adalah segala sesuatu yang dengan terjadi bantuan atas perbuatan. Contohnya adalah air yang digunakan untuk berwuduk. Air digunakan untuk berwuduk adalah sebahagian daripada asbab yang biasa untuk solat. Ialah air lah benda yang kalau tak ada air digunakan untuk berwuduk, ataupun mandi hadas basah dan sebagainya. Jadi kalau kita tak ada air, maka biasanya digantikan dengan debu tanah lah, bertayamum dan sebagainya. Tapi selagi mana ada air, kita gunakan, kerana air tadilah yang akan membolehkan kita untuk mendirikan solat. Kerana wuduk ini adalah wajib. Kemudian alat ni pula ialah anggota-anggota dengannya terbantu ketaatan. Anggota-anggota yang dengannya kita basuh tu, anggota muka, kemudian tangan, kan, kemudian sebahagian daripada kepala, kemudian basuh kaki sehingga buku lali dan sebagainya. Itu merupakan alat-alat lah, alat-alat untuk kita mengerjakan ibadah, iaitu mengerjakan solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan penafsiran ini, maka perlulah kepada yang telah sebutkan itu untuk mengeluarkan orang kafir, kerana dia tidaklah diberi taufik sedangkan Allah Ta'ala menciptakan padanya qudratul ta'ah dengan makna terdahulu. Macam tu. Jadi berdasarkan penafsiran ini, maka perlulah kepada yang telah sebutkan itu untuk mengeluarkan orang kafir. Jadi orang kafir tak termasuklah dalam qudratul ta'ah tadi. Dia tak akan mendapat taufik hidayah. Kerana taufik hidayah maksudnya khalqu qudratul ta'ah fil abdi, menciptakan kemampuan taat hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menciptakan ketaatan hamba kepada Allah Taala, kemampuan ketaatan hamba kepada Allah Taala. Sedangkan orang kafir tidak ada penciptaan ketaatan, kemampuan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan penafsiran ini, maka perlulah kepada yang telah disebutkan itu untuk mengeluarkan orang kafir, kerana dia tidaklah diberi taufik sedangkan Allah Ta'ala menciptakan padanya qudratul ta'ah dengan makna terdahulu lah. Dengan makna terdahulu, makna qudratul ta'ah maknanya khalqu qudratul ta'ah bil abdi, menciptakan kemampuan taat kepada hamba tadi. InsyaAllah. Sekadar saya rasa sampai di situ sahaja perbincangan kita pada kali ini. Sekadar mana untuk kita menyambunglah video kuliah yang terputus hari itu dalam pengajian kitab Jatuh Tauhid di Masjid Jami' An-Nur pada Rabu hari itu. Jadi saya buat video ini untuk saya menyambung pengajian yang terputus, terpadam itulah. Jadi insyaAllah akan datang kita sambung lagi dalam pengajian, insyaAllah. Dan kemungkinan besar pengajian kita akan disambung selepas raya lah, lepas raya, baru kita akan sambung semula tentang pengajian kitab Jatuh Tauhid, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.